susah doktor nak. Inilah teori RBT. Ya. Kalau tak boleh dengan teori RBT, you transfer teori lain. Ataupun you combine, kita panggil elective theory dalam sesi counselling. Banyak lagi benda. Nanti pula belief system ni Suhaila pula problem. Belief system ni Suhaila ialah klien susah untuk. Aduh. Ini parah ni doktor. You are the one who cause the problem, not others. Nak convince tu ni yang parah ni. So kalau you awal-awal you kata susah. Klien nak mengakui kesilapan dia sendiri. Yes. You lah pula jadi susah. Unless maybe kita dapat proof dengan fact and figure lah doktor. Yes. Ada lagi slide saya sebenar ni. Slide. Tapi lagi slide doktor ni lah. Ni slide saya teruskan doktor. Terus. Slide saya pertama. Buktikan klien telah sedang apply perkataan mesti, patut dan harus secara salah. Ni, peranan kaunselor. Buktikan. Cabar klien yang pemikiran tak rasional yang dia apply tu memberi manfaat kepada diri. Maksudnya, you fikir macam ni, you rasa penting untuk diri you dan you rasa bermanfaat. Boleh you bagi evidence. Boleh you buktikan bahawa dengan cara ni, dengan cara berfikir begini ni, memberi manfaat kepada awak. Kita boleh challenge dia macam-macam. Challenge yang paling mudah ialah, kalau dia kata berfikir cara tu betul bagi dia, kenapa you jumpa kaunselor? You tak sepatut jumpa kaunselor. You datang jumpa kaunselor, you stress. Sebab, junior tak tegur you. Because dalam sistem you, dalam kepala you, junior mesti tegur. Senior dulu, barulah jadi komunikasi yang efektif. Betul ke begitu? Dia di peringkat awal, dia betul ke? Lepas tu, tindakan kita seterusnya nak buktikan klien terkesan dengan gangguan emosi akibat perkataan tersebut. Saya nak beritahu dia. Maknanya you cakap pada klien dengan nada yang lemah lembut lah. Saya nak beritahu awak bahawa kerana awak berfikir begitulah menyebabkan awak stres sekarang. Boleh? Seterusnya baru cabar klien, bina falsafah baru. Now you have to develop a new one. Your old philosophies totally should be changed because it's very kita kata sangat salah. Very destructive. Tapi nak sampai ke langkah 1, 2, 3, 4 ni mungkin sampai 2, 3 sesi, 2 sesi, 3 sesi. Ataupun mungkin first sesi tu dah sampai level ni, level nak cabar. Sebab klien datang tu memang dia bawa dah falsafah, dia tunjuk, saya tak boleh macam ni. Saya tak suka orang yang junior ni buat sombong macam saya. Dia dah tunjuk belief system dia sometime. Doktor. Ya. Bolehkah kita kata, minta maaf mencelah, bolehkah kita kata pada pendapat Encik, untungkah bila masih lagi berterusan berfikiran sedemikian? Yes, itu terminologi lah, perkataan lah. Kita ni kena bijak berbicara dalam sesi kaunseling. Itu perkataan terpulang lah nak guna apa, tapi motifnya ialah kita nak cabar klien yang menggunakan pemikiran tak rasional ini memberi manfaat kepada dia. Jadi yang Umi Syaz Rina sebut tadi, itu salah satu perkataan yang berhemah. Boleh tak Tuan buktikan? Boleh tak pada pandangan Tuan rasa perkataan macam ni boleh memberi manfaat ke? Dia kata ya. Memang dia kata ya di peringkat awal sebab dia tak dapat celik akal lagi. Jadi minta dia buktikan lagi satu. Kalau Tuan kata ya, tolong buktikan. Sebab tu saya kata kalau you dapat klien jantina berbeza, bangsa berbeza, etnik berbeza, you have to know dia punya multicultural, dia punya culture tu. Nanti problem pula. Sebab kalau dia klien Islam, kita boleh suntik Islamic approach, tapi tengok dia punya knowledge, prior knowledge mengenai Islam tu. Banyak lagi kita kena belajar. Jadi saya jawab soalan Umi tadi, memang bolehlah kita kata gitu. Ini di peringkat step kedua, cabar klien.
kasih doktor. Maksudnya kaunselor kena study jugalah tentang kaum ke apa ke macam mana. Umi, saya dah cakap di awal discussion saya, to be a professional counselor, the first thing you have to acquire knowledge in counseling, knowledge in human being, and technical pedagogi dalam counseling. Bukan main bantai-bantai begitu je. Jadi ini salah satu daripada majlis ilmu untuk menambah kita punya self confidence, menambah kita punya self interest, dan also at the same time enhance our punya skill and knowledge in term of managing counselling. Thank you. Umi dari mana ya? Tadi tak clear suara. Saya daripada Kedah, doktor. Okey, itu Kedah. Terima kasih orang Kedah. Terima kasih. Faham. Suhaila dari mana? Saya dari Putrajaya, doktor. Putrajaya. Kalau di Sarawak ada Putrajaya. Ini Putrajaya. Sekolah mana ya? Putrajaya. Putrajaya. Suhaila ni sekolah ke, department ke? Saya department. Department mana? Department saya dekat JAKIM. Okey, good. Hari tu saya jadi panel yang program IPEDAS di Sabah itu, ramai juga pada JAKIM, adalah seorang dua. Ya. Okey, so peranan kaunselor, ala-ala kita dah bincang sampai di sini ya. Okey, ini table ini saya rumuskan ABC. Tadi saja saya bagi exercise dulu, baru saya bagi table. So I'm not really sure organizer Mr. Saidin, should I share this slide to our audience? Boleh bro, tak ada masalah. Boleh. Okey. Kaunselor tak perlu slide saya kok. Oi, perlu doktor. Kita naklah slide ni. Okay. Boleh. So saya rumuskan di sini. Saya ambil A-nya, katalah seorang yang mengalami kegagalan dalam hidup, contoh fail dalam exam. Saya sebut fail dalam exam ni sebab baru kan result anak kita SPM kan. Okay. Ataupun putus cinta lah, for example lah kan. So belief system dia ialah dia percaya kegagalan akan membawa kegagalan pada masa depan. Orang yang gagal akan gagal. So menyebabkan dia cemas, sedih, tak berguna, lain-lain negatif lah. Jadi dia punya emosi dia, mungkin dia malah mencuba, malah ambil SPM kali kedua, ataupun dia malah lagi menerima cinta untuk sementara, for example lah kan. Because belief system macam ni. Kan? Jadi hal ni sangat penting ni. Kalau kita gagal mendefinisikan this, actually you akan fail dalam you punya counseling session. Yang ini sukar sebab dia tidak appear secara direct dalam perbualan dengan you punya klien. Kalau klien dia datang dengan gairah, yang seperti saya cerita tadi, okey, you mudah faham contohnya, okey, ada cikgu macam ni kan, contoh, cikgu, saya usaha, bukan main saya punya usaha untuk dapat SPM 9A, tapi yang saya dapat 1A je, saya tak nak ambil dah. Kan, saya tak nak ambil. So you terus mantapkan dalam you punya mindset, you punya belief system ialah kegagalan ini akan berulang. Student ini merasa percaya bahawa kegagalan kali pertama akan berulang. Nampak tak? Jadi daripada situ kita nak challenge. Kita nak challenge apa? Kita kata tak semestinya kegagalan pertama. Okey kan? Lepas tu kalau masuk sikitlah elemen agama, nasihat tentang perlunya kita tawakal. Masuklah di situ. Akhirnya dia tenang, boleh terima hakikat dan boleh menjalani kehidupan lebih baik. Ya, mungkin dia usaha untuk ambil SPM yang akan datang. So application RBT not only in mental health issues but at the same time banyaklah ya. So dalam kita nak aplikasi, kita boleh rawat kebimbangan, kemurungan, kecelaruan, banyak sangat isu perkahwinan ya. Masalah komunikasi, tapi hari ini kita saya banyak bercakap tentang isu mental health issues. So pendekatan dalam membina therapeutic proses dengan kaunseling, hubungan dengan kaunselor, ya, matlamat kita ialah ada dua. So at least we have to achieve this objective. The first is to minimum
gangguan emosi dengan memperkenalkan falsafah yang realistik. Falsafah yang B yang dia pegang selama ni sebelum datang ke bilik kaunseling ialah falsafah salah. Falsafah yang teruk, ya. So kerja kita besar sebenarnya. Nak guna teori RBT ni is not an easy task ya. We have to explore in depth whatever that's related to the issues raised by the student client. So your work is to minimizekan gangguan emosi dengan memperkenalkan falsafah yang realistik. Meminimumkan. Kalau dapat menghilang terus is better. At least meminimalkan. Yang kedua, mengurangkan kecenderungan menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Okay? Dia selalu tadi saya kata pertama kita kena set dalam minda bahawa kesilapan dia berfikir sendiri menyebabkan dia berada dalam problem. Tapi kita kena ingat bahawa kalau dia terlalu menyalah diri sendiri, sukar untuk baiki. Ini kena pergi kepada sekretari, ambil ubat, ubat penenang, ubat anti kemurungan dan sebagainya. Tak padan dengan kita. Sebab dia dah sampai abnormal person. So when you deal with the abnormal person, you have to refer them to others. To others mean secretary department. Jangan biar dia terkutang-katik tak tahu nak pergi ke mana. Tapi lepas pada tu bila dia refer kepada secretary dan secretary nak refer kepada you juga, okay, no problem. Meaning that at the same time, your client have a two treatment approach. Pertama, in term of medical perspective, and yang kedua in term of counselling perspective. So, the meaning that dia pergi jumpa you, dia makan ubat. Okay, dia pergi jumpa you, dia ambil ubat daripada doktor dan dia dah cakap dia ambil ubat malam tadi. Dan jumpa untuk sesi counselling sebagai suplemen kepada ubat yang dia ambil tadi. Tapi kita more to cognitive, more to pemikiran and more to behavior ataupun efektif. Yang ubat teruskan. Yang kita that's why what happening in HUSM at the moment, yeah, we have 3 expertise. Pertama counselor saya, yang kedua clinical psychologist dan yang ketiga psychiatric specialist. So kami 3 ini saling bincang antara satu sama lain. Sometimes saya refer kepada dia orang, sometimes dia orang refer kepada saya. Dia kita panggil mentari, mental health and counselling, di mana kita merawat pasien secara holistik. Okay. So peranan counselor, the first is buktikan klien telah atau sedang apply perkataan-perkataan pembunuh ni dalam diri dia, dalam minda dia. Dia ada mesti, dia ada patut, dia ada harus secara salah. Kalau betul tak apa. Tapi yang kita cakap ini irrational thinking sebab dia salah guna, salah letak. Saya harus dihormati oleh semua rakan-rakan saya di pejabat. Tiba-tiba ada rakan dia tak hormat dia. Maknanya bercanggah dengan belief system dia. So kita nak cabar, kita kata mana kita boleh paksa orang hormat. Kita nak minta orang hormat pada kita, macam mana kita nak kena buat. Jadi dia dapat idea, petunjuk akal. So kita tunjuklah untuk jadi orang yang dihormati kena buat gini-gini. Itulah psycho-education, itulah information provider. Okay. Yang kedua, cabar klien. Ya, pemikiran tak rasional tadi, yang dia guna tu memang memberi manfaat kepada dia. Macam yang Puan Nurul, Nik Sheila kata apa tadi, Umi tanya tadi kan. Kemudian buktikan klien terkesan dengan gangguan emosi akibat perkataan tersebut. Kita akan buktikan. So meaning that counselor yang nak guna RBT kena strong. Kena strong. Nilai kena strong, agama kena strong, multicultural kena strong, knowledge kena strong. Sebab at the same time, kita kadang-kadang kita nak kena beritahu, you have to do this, you have to do this, you have to do this. Because RBT lebih kepada directive, arahan. Cabar klien bina falsafah baru. Okay. Ajar klien membina pemikiran rasional, guna logik mudah untuk meminimum pemikiran tak rasional. Tunjukkan bagaimana pemikiran tak rasional akan mempengaruhi emosi pada masa depan. Kalau awak berterusan lagu macam ni, awak tak akan berjaya dalam hidup. Kerjaya awak tak akan meningkat. Awak duk harap kat orang, awak hormat je kat awak. Tapi awak sendiri tak ada hormat. Itu bila kita nak challenge begitu, tunggulah sesi lebih daripada sesi 2, sesi 3. Jangan awal-awal kita dah pantai dia orang akan keluar bilik, terus tak datang ke bilik kita kan. Kan? Guna pelbagai kaedah untuk bantu klien atasi gangguan emosi. Pelbagai, selain daripada kognitif, serangan kognitif, kita boleh bagi homework, kita boleh bagi ada kat bawah nanti. Okay, so kaedahnya ialah ni dia.
mencabar pemikiran tak rasional, mesti patut. Teknik ini guna kaedah kognitif, kaedah pemikiran. Kita cabar, ya, kita kata, kenapa kita akan kata, kenapa awak merasakan bahawa semua orang mesti hormat awak? Kenapa? Kenapa setiap usaha yang awak lakukan itu mesti luluh dengan cemerlang? Kan? Jadi, itu antara kerja kita lah. Ya. Yang kedua ialah melaksanakan kerja kognitif. Ya. Bagi exercise kepada klien. Ya. Minta pertama disenaraikan semua masalah atau kepercayaan yang kepercayaan yang dia ada secara bersendirian. Ya. Kemudian kita ajar sikit tentang teori ABC dalam banyak masalah yang dihadapi. Simple-simple je kita ajar. Kemudian kita mengajar klien berfikir secara berbeza, berfikir di luar kotak. Sama ada kita menggunakan model kita sendiri atau model orang lain. Kemudian contohnya kita kata klien jumpa kita, dia kata dia takut. Dia takut untuk berucap sebab dia kata takut tidak dipandai tidak dikatakan takut bimbang dikatakan tak pandai berucap. Jadi kita bagi kerja kognitif, melaksanakan kerja kognitif. Kita kata awak balik buat exercise kat rumah, exercise ni role play, naik balik kat rumah dan awak berfikir bahawa walaupun awak tidak hebat tetapi tak semestinya awak fail terus. Tidak semestinya awak sangat teruk. Kita ubah cara dia berfikir. Ini kita panggil cognitive homework. Yang ketiga ialah belajar mengubah perkataan. Mesti, patut dan seharusnya. Kita ajar dia macam mana kita nak ubah perkataan mesti. Ini perlu kepada kemahiran budaya, kefahaman tentang agama. Kalau kita sesama agama Islam, please lah guna pendekatan Islam yang ada perkataan tawakal, yang ada perkataan redha, yang ada perkataan usaha, ikhtiar, qada dan qada. 5-6 perkataan ini sangat berbaloi untuk kita mengajar klien mengubah perkataan mesti, patut dan seharusnya. Eloknya kalau kita sulamkan dengan ayat-ayat Al-Quran atau maksud-maksud hadis. Yang keempat, dalam sesi juga kena ada jenaka yang sesuai. Jangan serius sangat dan jenaka yang terlalu banyak. Kemudian keadaan emosi. Keadaan emosi, rational emotive imagery. Bayangkan kalau sesuatu yang buruk akan berlaku kepada klien, kesan kepada pemikiran kita. Kita beritahu dia, kalau awak dalam keadaan ini, sesuatu buruk akan berlaku pada awak. Kan? Satu yang buruk akan berlaku. Adakah awak akan berhadapan? Sanggup berhadapan? Okey, role play, kalau dia cakap dia bimbang untuk temuduga, buat role play kat rumah, temuduga. Dan bincang apa perasaan negatif wujud daripada sesi tersebut. Ataupun buat depan kita. Okey, selepas dia buat role play itu, kita tanya apa yang sebenarnya yang awak bimbang daripada role play, daripada sesi temuduga. Kemudian latihan menghilangkan rasa malu. Klien akhirnya mendapat celiakan bahawa orang ramai tak kisah pasal dirinya. Apa yang menyebabkan awak malu? Apa menyebabkan awak takut? Orang tak kisah pun, awak malu dah. Setengah orang lah kan, contohnya. Dia pakai baju warna merah, ya, masuk dalam masyarakat. Dia rasa malu sebab dia rasa macam ada orang perhati. Sebenarnya tak ada orang perhati pun. Jadi dia kena bincang dengan kaunselor. Okay. Next, the last slide lah. The last slide is strength awarenesses of RBT. So, saya senarai di sini kekuatan RBT ialah mudah bagi setengah kaunselor. Kaunselor yang ada elemen intelektual sikit, dia mudah guna ni. Bagi saya memang suka guna ni. Tapi tengok kesesuaian, sesuai ke tidak. Sebenarnya ramai orang yang berfikir secara tak rasional. Ramai orang. Ramai student, ramai orang, even yang staff pekerja pun ada juga. Ya, student-student di universiti pun ada juga. Ya. Saya belajar tinggi-tinggi, saya belajar buat assignment elok-elok, tapi dapat B+ je. Kan? Rawatan klien lebih cepat dan mudah. Dan teknik boleh pelbagai-bagai. Itu 3 kekuatan RBT. Dan weaknesses is klien kurang mahir guna logik. Ada setengah-setengah klien yang dia tak faham. Bila kita cabar-cabar, dia tak faham. Okay. Itu kelemahan teori lah. Klien yang terlalu percaya kepada pemikiran tak rasional. Sangat suka untuk berubah. Tadilah macam yang Puan Nik Shaila cakap tadi. Jadi tuan-tuan ada apa-apa boleh beri nombor telefon saya dan saya juga buka box chat sekali lagi takut ada apa-apa isu-isu baru. Bagaimana challenge dengan klien ada masalah PhD dengan itu sendiri kalau perlu berdepan dengan klien ini. Okey, saya jawab soalan ini. Ini sebenarnya
saya nak kata it's not your responsibility totally to handle this case. Please refer them to secretary department. Okay? So kalau pergi secretary department, baru kita boleh follow dengan sesi counselling. It's not yours. It's not your job. Please, you have to know, a professional counselor, we have to know the barriers. What is the barrier? That they have to stop kalau the case coming is beyond of your expertise. Penyelia bos patutnya melihat dan sedar bahawa persekitaran kerja telah toksik dan perlu lakukan sesuatu yang berautoriti. Ya, saya setuju dengan cadangan ini ya. Tapi saya tak pergi ke situ, tak bincang isu itu sebab tajuk kita limited kepada isu mental health dengan RBT. Doktor, ada tak possibility dalam proses mengenal pasti persisten kaunselor cara tak sedar telah meletak value kaunselor dalam isu yang dihadapi? Kemungkinan ada kaunselor secara sedar atau tidak meletak value dia. That's why we have to confirm dengan klien. Never mind. Awak boleh guna value awak. Tapi kena confirm. Sebab kalau dia kata betul, betul lah. Kan? Maknanya kita tegak. Boleh kita duduk dengan tegak, tuan-tuan? Boleh kita duduk dengan tegak? Alright. Bila kita duduk dengan tegak dan kita sebut perkara-perkara yang baik tentang diri kita. I can do it. I can do it. I can do it. InsyaAllah, dia akan meningkatkan kita punya feel confidence. Doktor, unmute doktor. Ni sekarang boleh dengar? Boleh doktor. Okey, ada soalan daripada Umi Hani. Doktor, ada possibility ke waktu mengenal pasti belief system, kaunselor cara tak sedar meletak value? Yes, ada possibility. Sebab kita banyak pengalaman, kita banyak ni, kita ada possibility. Orang yang semakin junior, semakin tinggi possibility. Semakin senior, semakin rendah possibility. Kan? Junior dan senior ni maksud saya based on how many session that you have done. Kalau you senior pun tak ada session, tak ada apa juga kan. Tapi kalau you junior banyak session, itu kira okay. So tak apa, maybe dia actually same with your own value. So that's why I have to tell you that counselor should refer to the clients again to make sure your idea is accepted by the client or rejected. So kita kata, okay, awak ni mungkin berfikir selagi ni. Betul ke saya kata? Kalau dia kata betul, proceed. Ataupun kalau dia kata salah, proceed dengan benda lain. Dengan possibility lain. Okay. Assalamualaikum doktor. Saya difahamkan bahawa teori ini diibaratkan kenyataan adalah pahit. Sebab teori ini bertindak keras dengan klien. Cuma perlu bijak dalam penggunaan kata oleh kaunselor. Soalan saya, apa pendapat doktor tentang teori dan culture Malaysia yang sinonim dengan pemikiran sopan dan lembut? Okay. Saya rasa tak tahulah sebab saya memang antara penggemar teori ini dan setakat ni saya rasa tak ada masalah pada saya walaupun secara kasar ni dia macam kasar lah kan, cara nampak kasar tapi sebenarnya you dah jawab ni, cuma perlu bijak dalam penggunaan ayat. Kaunselor kalau dia pandai bijak dalam penggunaan kata-kata, orang tak nampak dia ni kasar. So depends on professionalism among counselor. Kalau dia profesional, dia jaga betul-betul, insya-Allah tak ada masalah. Ya, Cik Tuan, itu jawapan saya. Bagaimana nak challenge dengan klien iaitu staff yang mempunyai keyakinan dan belief system yang terlalu tinggi. Okey. Saya rasa benda-benda yang macam ni, yang over ni, kita kembali pada agama. Agama is the best way actually untuk memberi awareness kepada tu. So, kembali kepada agama, ya. That's why kita kena adalah sikit basic agama mengenai kalau nak guna RBT dengan konsep tawakal dan sebagainya. Doktor, saya nak tanya, semasa menggunakan revitalisasi, bolehkah jika kita list out kan dalam kertas ni RBT berkelayak agar mereka dapat melihat? Boleh. Bahkan itu sangat baik sebab kita dapat menunjukkan secara jelas perkaitan antara A, B, C dan D. Bagus. Salam Prof. Bagaimana kita boleh mengaplikasi RBT secara berkesan dan sesi kaunseling untuk membantu budak-budak di sekolah rendah?
Okey, budak-budak sekolah rendah ada 2 kategori. Pertama, kategori yang matang psikologinya, yang kedua tak matang psikologinya. Yang matang psikologi mungkin kita boleh guna, tapi hati-hatilah. Ya, sebab saya takut dia jadi dia macam tengok you ni sebagai segala-galanya. Maksudnya apa yang you cakap semua betul dan dia hanya follow je. Sebab RBT ni banyak kaunselor yang bercakap, banyak kaunselor yang beri arahan. So kalau berlaku begitu agak mengecewakan. Yang kedua, setengah student yang dia tidak matang psikologinya. So ini kita tak panggil counselling. Itu kita panggil guidance. Kita panggil guidance lah. So mungkin kita cuba nak guna RBT, tapi sebenarnya kita guide, kita pembimbing. So bagaimana cara? Kita tengok student dia punya level of maturity dalam psikologi. Kalau dia matang, yes. Kalau dia tak matang, kita guna pendekatan membimbing. Okey? Yang keseterusnya, dalam model RBC doktor, penekanan penting di peringkat mana? Penekanan penting ialah B dan D, ya, cabaran. Cabaran untuk kita untuk mengenal pasti macam mana cara kita mencabar dengan cara betul. D ni untuk mengesahkan bahawa apa belief system yang kita andai ini memang tepat pada perspektif klien sendiri. So that's why at the end of bukan at the end lah, semasa kita utarakan B tu, belief system tu, kita kena confirm. Kita kena confirm. Bagi semula input tu kepada maklumat tu kepada klien. Kalau dia kata yes, kita boleh proceed. Kalau tak yes, no, kita cari B lain. Kita cuba bincang dengan dia. B lain. Selagi tak jumpa B, awak akan tercapai-capai. You akan tercapai-capai untuk menjalani sesi kaunseling yang terbaik. Now kita dah masa 12 lebih dan saya kira itu saja. Ada lagi ke saya tak jawab soalan? Okey, saya kira saya dah menjawab hampir semua ya. Hampir semua soalan, semua ya. Semua soalan, dan saya amat terharu dengan soalan-soalan yang diberikan oleh saudara-saudari, dan saya sekali lagi ucap terima kasih especially kepada lembaga kaunselor yang diwakili oleh Encik saya.